Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada anak-anak pelajar yang dikasihi sekalian. Hari ini jumpa lagi dengan Guru Alfiah Nikling dengan mata pelajarnya iaitu Al-Madah Bahasa Melayu Darjah 6. Tajuk yang kita hendak belajar pada hari ini, marilah kita bersama mengulangi tata bahasa berkenaan dengan ayat perintah. Ya, pelajar, adakah pelajar semua siap? Kalau siap, marilah kita bersama belajarkannya. Doa sebelum belajar dan doa penerang hati. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Ya, pelajar, ayat perintah. Apakah tugasan ayat perintah? Ayat perintah bertugas untuk memberi tindak balas kepada orang yang mendengar, iaitu pihak kedua, sebagai larangan, selaan dan perintah. Setengah kata perintah boleh digabungkan dengan partikal lah untuk melembutkan sesuatu arahan. Ya, seterusnya belajar jenis-jenis ayat perintah. Ayat perintah terbahagi kepada 4 jenis, iaitu 1. Ayat surahan, 2. Ayat larangan, 3. Ayat selaan dan 4. Ayat permintaan. Ini ialah jenis-jenis ayat perintah. Ya, seterusnya marilah kita belajar berkenaan dengan ayat perintah jenis yang pertama, iaitu ayat suruhan. Apakah ayat suruhan? Ayat suruhan ialah ayat yang digunakan untuk menyuruh atau arahan kepada seseorang. Ya, itu arti ayat suruhan. Contohnya, pelajar, masukkan surat ini ke dalam peti pos. Masukkan surat ini ke dalam peti pos. Seterusnya, diamlah. Seterusnya, basuhlah sebelum makan. Dan seterusnya, buang sampah dalam tong sampah. Ya, ini sebagai ayat suruhan. Ya. Seterusnya, jenis yang kedua daripada ayat perintah iaitu ayat larangan. Ya, apakah ayat larangan? Ayat larangan ialah ayat yang digunakan untuk melarang atau menegah seseorang melakukan sesuatu. Ya, menegahkan seseorang melakukan sesuatu. Seperti guna kalimah jangan dan usah. Ya. Contohnya, jangan membuat bising. Jangan membuat bising. Seterusnya, jangan membuang sampah di merata tempat. Jangan membuang sampah di merata tempat. Seterusnya, usahlah berkawan dengan budak nakal itu. Usahlah berkawan dengan budak nakal itu. Ya, ini ialah contoh-contoh berkenaan dengan ayat larangan.
Ya, seterusnya jenis yang ketiga iaitu ayat selaan. Apakah ayat selaan? Ayat selaan ialah ayat yang digunakan untuk menjemput atau memperselakan seseorang. Ayat selaan seperti selaan dan jemput digunakan serta disertai. Contohnya, Sela datang ke rumah saya esok. Seterusnya, Sela makan. Ya, Sela duduk. Ya, ini ialah contoh-contoh bagi ayat-ayat selaan. Ya, yang terakhir iaitu ayat permintaan. Ayat permintaan. Apakah ayat permintaan? Ya, iaitu ayat yang digunakan kata-kata permintaan seperti minta dan memohon tolong seseorang. Seperti digunakan minta dan tolongnya. Contohnya, tolong tutup jendela itu. Tolong tutup jendela itu. Seterusnya, harap para hadirin dapat bersabar sebentar. Harap para hadirin dapat bersabar sebentar. Seterusnya, tolonglah bersihkan kelas sebelum pulang ke rumah. Tolonglah bersihkan kelas sebelum pulang ke rumah. Ini ialah contoh-contoh bagi ayat permintaan. Ya, pelajar. Adakah pelajar semua faham? Ya, insyaAllah pelajar semua fahamnya. Ya, pelajar sudah selesai mengulangi pelajaran kita pada hari ini. Guru harap pelajar-pelajar semua dapat ilmu dan dapat faedah daripada pelajaran yang kita sudah belajar pada hari ini. Ya, insyaAllah. Bagi hari ini, akhir dengan kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.